Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar sahaja. Kebanyakan Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain. Anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri Indonesia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata mencuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan. Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar sahaja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia modern. Ada LRT, monorail bagan, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dan pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak. Kecil kau nanti. Rakyat Malaysia yang tonton video ni pasti marah kan. Tapi marah macam mana pun jauh di lubuk hati anda akur ke semua poin yang saya kemukakan ini kan. Daripada kita tipu dunia luar, lebih baik kita tonjolkan wajah sebenar negara kita supaya orang politik, tak kira kerajaan atau perbankan, akan buat kerja lebih keras untuk membaiki negara ni. Mereka perlu dijengkit supaya bekerja lebih keras. Setuju? Saya tanya sahaja, sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, perlembagaan jaga Melayu, hak bumi putera pun untuk Melayu, majoriti menteri kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu, majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehingga bumi putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Oh, atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin. Saya ingin peringatkan, ambil semula, bercepatkan, kerana ini adalah perkara yang baik. Seperti di Indonesia, pelaksanaan inisiatif 100 bandar pintar Smart Cities yang mengintegrasikan AI, Internet of Things dan data raya, Big Data, untuk mengoptimalkan infrastruktur bandar amat mengagumkan. Semenjak 2020 lagi, negara tersebut telah pun benar-benar berjaya menarik lebih daripada 2 bilion USD dalam pelaburan bandar pintar. Kita menyeru supaya jurang pembangunan dan infrastruktur antara wilayah dan negeri ini ditangani secara lebih spesifik. Saya nak fokus dengan itu. Ini poin yang menarik. Untuk perhatian tuan Dipertua. Berkaitan dengan negeri Kelantan, Terengganu dan negeri Pahang di Pantai Timur ini jauh ke belakang berbanding dengan negeri-negeri Pantai Barat. Sebab itu kalau di negeri Selangor, Masya Allah hebat pembangunan di bawah yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, Gombak yang ada di sini. Tapi tak adil kalau nak dibandingkan dengan kemudahan yang dia ada. Kalaulah macam Indonesia alih ibu negara itu pergi letak di Kota Baru, saya yakin Kota Baru akan jadi hebat. Macam Kuala Lumpur, macam Selangor sebelum ini. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan di Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap ringgit
skos tarikh hidup dekat Indonesia meningkat dan pada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Suharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula dijetkan. Usaha daripada Tun Razak dan Tun Hussein telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliau lah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% kepada KDNK pada tahun 1980. Walaupun Suharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia betul memiliki dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan bergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga SPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Suharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal sesat dengan Malaysia. Dek sebabnya fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik di Malaysia. Tun Razak dan juga Tun Hussein terus menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega dan sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah kata-kata ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Dek kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang mampu mengejutkan naga.